Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syukri Ashraf bin Zulkafli, pemegang nombor metrik 058364 daripada Fakulti Kontemporari Islam FKI dalam kos Syariah. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tajuk yang amat cantik, iaitu Asy-Syafa'atu Ajab. Syafaat adalah hidup berjiran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ta'rifu الشفاعة. تعريف الشفاعة. Baik, lughatan مأخوذة من شفاعة خلاف witri وهو الزوج. Diambil daripada perkataan الشفاعة dan perkataan lawannya ialah الزوج, iaitu berpasang-pasangan ataupun duduk bersendiri-sendirian. Taqulu dikatakan, kana witron, yang dikatakan sendirian ataupun berpasang-pasangan. Fa syafa'atihi syafa'an, maka kita perlu memberi syafaat kepadanya. Dia duduk sendiri, kita kena memberi syafaat kepadanya ataupun memberi kebaikan kepadanya. Wa syafa'atu ta'ni adh-dhumm, dan syafaat bererti gabungkan ataupun mengeratkan silaturahim, gabungkan tali persaudaraan itu. Baik, lianna asy-syafi' yadumu mashfu' fihi ila al-mulka. Kerana apa? Kerana pemberi syafaat termasuk kepada orang yang penerima syafaat itu sendiri. Baik. Yang seterusnya, ta'rifu asy-syar'an ataupun istilahat. Dari segi istilah terdapat pandangan daripada 4 mazhab yang kita tahu, iaitu mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Baik, semua mazhab ini terdapat mempunyai pandangan mereka, pandangan masing-masing, iaitu yang pertama Hanafiyah, tamliku aqar jibran ala mustari bima qama alaihi. Yang mana pemilikan harta secara paksa oleh pembeli, ala mustari, oleh pembeli bima qama alaihi, mengikut apa yang dibina atasnya. Kama arafan ainda ba'dhum bi anha, seperti mana yang diketahui oleh sebahagiannya, haqqu tamliqu fi aqar lidafa'a darur jawal. Hak memiliki harta, hak pemilikan harta yang mana dalam harta itu ada untuk membayar kerosakan jiran. Itu pandangan daripada mazhab Hanafiyah. Mazhab Malikiyah pula mengatakan akhadha syariqu wa hasata syariquhu jibran syara'a. Maksudnya maaf, mazhab Maliki pula mengatakan perkongsi, rakan kongsi mengambil bahagian rakan kongsi yang lain secara paksaan melalui pembelian. Maksudnya dia paksa kawan tu nak beli, nak ambil hak kawan tu secara pembelian. Baik, seterusnya manakala pandangan daripada Asy-Syafi'i, pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Haku tamliqu qahri sabitu li syari' qadim ala hadis fima malaka bi'iwad bima malaka bihi lidafa durul. Hak pemilikan yang telah ditetapkan bagi rakan kongsi yang lama ke atas segala kemalangan yang akan berlaku. Maksudnya nilah apa dia hak kepada rakan kongsi ke atas sebarang kemalangan. Fima malaku bi'iwad bima malaka bihi lidafa durul.
yang mana di dalamnya ada cagaran ataupun bayaran yang mana untuk menggantikan ataupun membayar kerosakan tersebut. Imam Hanabilah pula berpendapat bahawa istihqaqu asyarik intaza'a haslata syariku muntaqalah anhu ma yada min intaqala ilaihi, yang mana yang mana hak seorang rakan kongsi untuk mengeluarkan bahagian pasangannya yang dipindahkan daripadanya. Maksudnya rakan kongsi dia ni dah ambil bahagian rakan kongsi ni, dia ada hak untuk mengambil bahagian ataupun share yang diambil oleh rakan kongsi yang sebelum ni. Baik, yang terakhir daripada saya, masyru'iyatu syafi'iyah. Dalil-dalil pensyariatan syafaat. Terdapat di sini saya membawakan hadis terdapat dua hadis daripada Jabir bin Abdullah, yang mana yang berbunyi qada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ati fi kulli ma lam yaqsimu fa iza waqa'al hududu wa sarfat taraku fala syafa'at. Dan yang kedua, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ati fi kulli syarqati lam taqsimu raba'ah aw ha'id la yahillu ay yabi'u hatta yu'zinu syarikuhu fa in sya'a akhadha wa in sya'a taraku fa iza ba'aha wa lam yu'zinu fa huwa ahqqu bihi. Hadis ini menunjukkan kita sebagai jalan untuk mencapai kebenaran dan keadilan bagi seseorang rakan kongsi. Maksudnya dia sebagai keadilan, yang mana seperti mana yang kita tahu dalam syarikat hartanah banyak kemudaratan dan penyelewengan yang telah berlaku, yang mana seperti mana yang kita tahu, dalam dunia ni tidak siapa yang jujur. Maksudnya masih ada orang yang tidak jujur dalam terutamanya dalam yang terkait dalam harta ataupun wang ringgit lah. Oleh itu pengubah undang-undang haruslah bijak dalam membela nasib rakan kongsi daripada diseleweng oleh rakan kongsi yang lain. Baik, itu saja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Azim bin Azharin, nombor metrik 058290. Okay, hari ini saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan pengenalan tajuk Syafa'ah Jar, iaitu berkenaan dengan pensyariatan syafaat. Okey, seterusnya sambungan daripada pensyariatan syafaat, iaitu poin yang ketiga tentang dalil hadis. Okey, maksudnya di sini hadis Abu Rafi' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, belilah rumah daripadaku di rumahmu." Kemudian Sa'ad berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membelinya." Lalu Al-Miswar berkata, "Demi Allah, aku akan membelinya." Kemudian Sa'ad pula berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambah kepada kamu 4,000 lombong atau kepingan." Lalu Abu Rafi' berkata, "Aku akan memberi mereka 500 dinar, dan seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa jiran itu lebih berhak ke atas hartanya, nescaya aku tidak akan memberikannya dengan harga 4,000 dinar, dan aku memberikannya kepada mereka dengan 500 dinar." Lalu dia memberikan kepadanya. Okay, seterusnya untuk poin yang keempat ini tentang dalil hadis juga. Okay, maksudnya di sini hadis ibnu Asy-Syarid daripada bapanya Al-Syarid ibnu Suwaid berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, adakah di negeri itu tiada sesiapa orang yang syirik dan perbelahan melainkan dengan kejiranan?" Lalu baginda bersabda bahawa jiran itu lebih berhak mendapat hartanya selagi masih ada.
Okey, poin yang seterusnya maksudnya di sini di samping menetapkan syafaat mengikut sunnah, ia sabit dengan ijma' para ulama tentang perbezaan antara mereka tentang siapa yang mempunyai syafaat. Okey, untuk poin yang seterusnya iaitu poin yang terakhir berkenaan dengan pensyariatan syafaat. Okey, maksudnya di sini pemilik Al-Mughni berkata, kami tidak mengetahui sesiapa yang tidak bersetuju dengan perkara ini kecuali orang yang pekak, kerana dia berkata, jangan mensabitkan syafaat. Ini bukan sesuatu yang bercanggah dengan kesan yang telah ditetapkan serta ijma' yang diadakan sebelumnya. Okey, seterusnya kita masuk kepada mabhas al-awwal, iaitu perbahasan pertama tentang mazahib al-fuqaha. Okey, untuk poin yang pertama, maksudnya di sini ketika para fuqaha sebulat suara bersetuju bahawa pensabitan syafaat untuk rakan kongsi yang tidak berkongsi harta dan tanah, mereka berbeza pendapat dalam pensabitannya kepada jiran kerana penerimaan hadis yang berbeza mengenai perkara ini, serta disebabkan oleh perbezaan mereka dalam illah yang di mana pensyariatan syafaat itu sendiri. Dan katanya adakah ia adalah perkara ibadat yang maknanya tidak masuk akal seperti yang dilihat oleh Ibnu Al-Juwaini, atau adakah ia disyariatkan untuk membayar kerugian bahagian sara diri dan nafkah yang diperlukan sebagaimana yang dilihat oleh jumhur ulama', atau adakah ia disyariatkan untuk membayar kerugian kepada jiran dan persahabatan sebagaimana yang dilihat oleh Hanafi. Okey, poin yang seterusnya maksudnya di sini oleh itu jumhur ulama menghadkan syafaat harta kepada rakan kongsi yang tidak berkongsi hartanya dan tidak mensabitkannya kepada jiran, dan ini adalah pandangan daripada Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan kenyataan tersebut adalah dinukilkan daripada Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, dan seperti yang dikatakan oleh Al-Auza'i, Al-Laits dan Abu Thur, Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Okey, untuk poin yang terusnya iaitu poin yang terakhir daripada perbahasan pertama. Okey, maksudnya di sini manakala pandangan daripada Hanafi pula mengatakan bahawa hak syafaat telah ditetapkan kepada jiran sebagaimana ia sabit untuk rakan kongsi. Ini adalah pandangan daripada Al-Nakhai, Syurah Al-Qadi, Al-Thawri, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Hammad dan Ibnu Abi Layla serta Ibnu Sirin. Okey, itu saja daripada saya tentang sambungan daripada pensyariatan syafaat serta perbahasan yang pertama dalam tajuk Syafa'ah Jar. Okey, selanjutnya akan diterangkan oleh sahabat saya yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid bin Muhammad Zainul Abidin, nombor metrik 258-273 daripada Diploma Syariah. Baik, saya ingin menyambung semula penerangan yang disampaikan oleh sahabat saya dalam bab syafa'atul jar. Al-mabhathu tsani al-adillatu awalan adillatul qailin bi'adami jawazil syafa'ati lil-jar. Istadalla alladhi lam yujizu asy-syafa'atu lil-jari bi'adillati min as-sunnati wal-ma'qul 'ala an-nahwi at-tali. Pertama, dalil bagi mereka yang mengatakan tidak boleh memberi syafaat kepada jiran. Orang yang tidak memberi syafaat kepada jiran mengambil dalil daripada sunnah dan makul seperti berikut. Alif, adillatuhum minas sunnati. Awalan, ma rawahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bi qawlih wada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'at al-hudud wa surifat at-turuq fala syaf'ah. Wa fi riwayati li Muslim an Abi Zubair an Jabir qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ati fi kulli syarikatin لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ فإن شاء ترك فإذا باعها ولم يؤذنه فهو أحق به. وفي رواية عن أبي سلمة عن جابر إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حق شفعتي في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت تركه فلا شفعة. Alif, dari mereka daripada sunnah. Yang pertama, apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan syafa'ah pada harta yang belum dibahagi-bahagi. Maka ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syafa'ah. Dalam riwayat Muslim daripada Abu Az-Zubair daripada Jabir, dia berkata Rasulullah SAW meletakkan syafa'ah dalam semua persekutuan yang belum dibahagi, sama ada rumah atau kebun. Tidak halal bagi seseorang menjualnya sehingga dia mengkabarkan kepada kawannya
Jika dia mahu, dia berhak mengambil, dan jika mahu, dia berhak ditinggalkan. Apabila dijual namun belum memberitahukannya, maka ia lebih berhak terhadapnya. Dan dalam sebuah riwayat daripada Abu Salamah daripada Jabir, Rasulullah SAW telah membahas hak syif'ah pada harta yang belum dibahagi-bahagi. Maka ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syif'ah. ثانيا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت دار وعدت فلا شفعة فيها. Yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, jika rumah tangga itu berpecah belah dan bersatu, tidak ada syif'ah padanya. Thalithan ma rawahu az-Zuhri an ibni Abi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syif'atu fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'at al-hudud wa surifat atruqu fala syif'ah. Yang tiga, apa yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri daripada Ibnu Abi Salamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, syif'ah pada harta yang belum dibahagi-bahagi, maka ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syif'ah. Rabi'an ma rawahu Ubadah bin Samit biqaulih qada Rasulullah SAW bisyif'ati baina syuraka'i bil ardi wad duri. Yang keempat, apa yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit dengan berkata, Rasulullah SAW menetapkan syif'ah antara rakan kongsi seperti tanah dan rumah. Wajhu dilalati fi hadhihi al-ahadis huwa ma yali. Dalil dalam hadis-hadis ini adalah seperti berikut. Awalan, anna Rasulullah SAW ja'ala haqq syif'ati lisyariki alladhi lam yuqasim wa baina anna hadha al-haqq al-mamnuh yazulu bi zawali sababihi wa huwa asy-syarikatu fa idza waqa'at al-hudud wa surifat at-turuq فلا شفعة أي إذا قسمت وبانت الحدود واتضحت المعالم وأصبح نصيب كل واحد مستقلا معروفا فلا شفعة. Yang pertama, Rasulullah SAW telah membuat hak syif'ah kepada rakan kongsi yang tidak berkongsi, dan baginda menjelaskan bahawa hak yang diberikan ini terhenti dengan penghapusan sebabnya, iaitu perkongsian. Maka ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syif'ah, iaitu jika sempadan dibahagikan dan sempadan menjadi jelas dan parameter menjadi jelas dan bahagian setiap satu menjadi bebas dan diketahui, maka tidak ada syif'ah. Adilatuhum minal ma'qul istadalla ashabu hadha ar-ra'y لما ذهبوا إليه من المعقول على النحو التالي. أولا ألف أن الشفعة إذا لم تجب للشريك الذي قاسم وقد أصبح جارا بعد مقاسمته فمن باب أولى أنها لا تجب للجاري الذي لم يكن شريكا من قبل. Bukti mereka daripada makul. Para pemegang pendapat ini menyimpulkan apa yang mereka percaya sebagai munasabah. Yang pertama, bahawasanya syif'ah tidak perlu untuk rakan kongsi yang berpecah dan dia menjadi jiran selepas perkongsiannya. Maka ini adalah bab utama bahawa tidak perlu bagi jiran yang tidak berkongsi sebelumnya. Di slide seterusnya. Thaniyan, adilatul qailin bisyif'atil jar. استدل الذين ذهبوا إلى القول بثبوت الشفعة للجر بأدلة من السنة والمعقول على النحو التالي. Kedua, dalil bagi mereka yang menuntut syif'ah terhadap jiran menunjukkan yang mereka mengambil pendapat dengan pensabitan syif'ah untuk jiran dengan menyimpulkan dalil daripada sunnah dan makul seperti berikut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, nama saya Raja Muhammad Khairul Ikhwan bin Raja Abdul Rashid, nombor metrik 058287. Hari ini saya akan meneruskan perbahasan ataupun menerangkan sambung
tajuk daripada kawan saya itu Yazid, dalil yang menuntut perlindungan terhadap jiran. Baik, insya-Allah saya akan menerangkan beberapa dalil daripada sunnah. Saya akan menerangkan 3 dalil daripada sunnah, insya-Allah. Dalilatuhum min sunnah. Dalil yang pertama, marwahu Amru bin Syarid qala waqafat ala Sa'ad وقفت على ساعد بن عبد الوقاص فجاء المسحور من المخرمة ووضع يده على إهداء منكبي إذا جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتعد مني بيني في دارك. فقال سعد والله ما ابتعها. فقال مسحور الله لتبتعأتهما. فقال سعد والله لا آذيك على 4,000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطينا بهما 500 دينار ولولا أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحقل بالسقبة فأعطيتهما ب4,000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. Baik. Maksudnya di sini adalah apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Syarik. Dia berkata, aku berdiri di atas Sa'ad bin Abdul Waqqas, lalu Al-Miswar bin Mahkaramah datang dan meletakkan tangannya di atas salah satu bahuku. Ketika Abu Rafi' datang, hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Sa'ad, belilah daripadaku anakku di rumahmu. Maka dia berkata, Sa'ad, demi Allah aku tidak akan membeli mereka. Al-Miswar berkata, demi Allah aku akan membeli mereka. Sa'ad berkata, demi Allah aku tidak akan menambah kepadamu 4,000 ranjau atau potongan. Abu Rafi' berkata, aku diberi mereka 500 dinar, dan sekiranya aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, jiran itu lebih berhak menerima pisongannya. Aku tidak memberinya 4,000 dan aku memberinya 500 dinar. Lalu dia memberikannya kepadanya. Baik. Dalil yang kedua adalah Marwah Abdul Malik bin Abd Sulaiman Al-A'ta' Al-Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الجار أحق بثقبه ينتظر به وإن كان خائبا إذا كان طريقهما واحدا. Maksudnya di sini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdul Al-Malik bin Abi Sulaiman dari Atta dan Jabir. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiran lebih berhak berada di hadapannya, menunggunya, bahkan jika jalan mereka sama. Baik, seterusnya dalil yang ketiga adalah Amr bin Al-Shal bin Sawid قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ليس لأحد فيها ثق ولا قثما إلا الجوار قال الجار أحق بالثقبة. Maksudnya di sini apa? Dan Amr bin Al-Shal bin Sawid dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, negeri yang tidak ada syirik atau perpecahan bagi siapapun kecuali kejiranan. Okay, baik, seterusnya wajahu al-dilalah fil hadis annaha zahiruha بظاهرها تثبت الشفاعة الجار. ورد حديث دبار الذي رويت أبو المالك بن عبد سليمان وقيل الجار الذي تثبت له شفاعة بواحدة الطريقة مأجرة وحنيفة خيره تكون بحال. وإن كان حنيفة يعتبر هذا النوع في الجيران مقدما على خيره
فهم يثبتون الشفاعة أولا للشارك في المبيع، ثم التشريك في الحقوق، والجار الذي يشترك مع جاره في مرقف من الطريق أو مشرب إنما هو شرك في الحقوق، ومن ثم يثبتونها للجار العادي ويرهيهم أخذ القانون الأردني كما tanbina fima ba'da. Maksudnya di sini adalah dalam hadis ini adalah bahawa mereka jelas membuktikan keutamaan terhadap jiran, dan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Abdul Al-Malik dan Abdul Sulaiman menyekat jiran yang ditakkan keutamaan adalah kesatuan jalan dengan jirannya. Mereka membuktikan pendahuluan terlebih dahulu untuk rakan kongsi dalam penjualan, kemudian kepada rakan kongsi dalam hak, dan jiran yang berkongsi dengan jirannya kemudahan dari jalan atau minuman, tetapi mereka merupakan rakan kongsi dalam hak, dan kemudian mereka membuktikan kepada jiran biasa. Dan pada pendapat mereka, undang-undang telah diambil seperti yang akan ditunjukkan kemudian. Baik, seterusnya yaitu dalil adalatihim min al-ma'kul, maksudnya dalil-dalil yang munasabah. Istidlal alladhi dhahabu ila thabut ash-shafa'ah al-jar min al-ma'kul biqawlihim anna ash-shafa'ah tathbitu li dafa'a darar al-qadim al-jadid la darar al-mu'nuh القسمة وإن تعلل ثبوتها دفع ضر قسمة قول سديد لأن القسمة بذاتها وشرعيها وليست بضرر، فما من مشاقة إلى النواة ومصرها إلى القسمة لأن الإنسان ميل بطبعه الاستقال بأمواله، وإذا كان الأمر كذلك فينظر المشتري جديد يرفع الحصول عند المجاور الجار يضيق رعى بسوء طبع جرح خاصة إذا كان فضالة، وقد قيل إن عريق سجون وعشرة الأضادة وعليه فإن شفع تثبت الجار الدفع مثل هذا الضرر. Maksudnya itu dalil yang munasabah. Mereka menyimpulkan bahawa syafa'ah untuk jiran makul dengan berkata syafa'ah untuk menangkis kemudaratan yang akan datang, bukan untuk kemudaratan peruntukan pembahagian, dan justifikasi untuk pembuktiannya dengan membayar kemudaratan. Pecahan adalah tidak baik kerana pembahagian itu sendiri adalah sah dan tidak memudaratkan. Tidak ada syarikat tanpa nasibnya kepada pembahagian, kerana manusia secara semula jadi cenderung kepada kemerdekaan dengan wangnya, dan jika ini berlaku maka kemudaratan pembeli baru yang akan diperoleh pada jiran, dan jiran itu muak dengan perangai buruk jirannya, lebih-lebih lagi jika dia mentanya. Itu saja dari saya, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang seterusnya itu mengenai perbincangan mengenai bukti untuk orang ramai, di mana daripada sudut pandangan Imam Hanafi, yaitu berdasarkan hadis-hadis yang qadim, yang mana membataskan qadim kepada pasangan seperti berikut, dan antaranya ialah contohnya seperti membuktikan pendahuluan bagi pekongsi jika rumah itu dirugi bersama, dan salah seorang daripada mereka menjual bahagiannya sebelum pembahagian. Tetapi jika dia menjualnya selepas itu, pekongsi yang lain ataupun pemilik yang lain tidak mempunyai hak yang sama di dalam ataupun bahagian lain rumah. Seperti kata dalam tafsiran lain juga, Al-Zailai berkata, yang dimaksudkan dengan apa yang diriwayatkan itu, dan Allah lebih mengetahui, ialah tidak wajib bagi jiran dengan membahagikan pasangan kerana mereka lebih benar. Selain daripada itu, adapun tanggapan Hanafi terhadap apa yang disimpulkan oleh orang ramai dari apa yang munasabah itu, dan juga Az-Zalai juga berkata, mana kami tidak menerima bahawa wang pendahuluan adalah wajib untuk membayar sesuatu bahagian, serta sebagaimana ia juga boleh memudaratkan pembeli dengan mengambil wangnya tanpa adanya persetujuan di antara kedua-dua belah pihak.
Sekian itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afham Daniel bin Musdi, nombor metrik 058811. Jadi insya-Allah saya akan menyambung pembincangan sahabat saya sebentar tadi mengenai tajuk Syafa'ah Jar daripada kitab Sail fil Fiqh Muqarram. Baiklah. Slide yang pertama yang saya paparkan ini adalah mengenai tanggapan majoriti fuqaha terhadap dalil Hanafi. Poin yang pertama adalah mengenai istilah jiran. Ia disebutkan di dalam hadis Abi Rafi' dan hadis-hadis yang lain yang telah dibawa ke atas pasangan. Kerana pasangan ini dipanggil sebagai jiran, ia segala-galanya dapat ditekatkan dengan sesuatu yang dipanggil jiran. Dengan itu, sama ada pasangan itu isteri dan lelaki, ia dipanggil jiran. Dan menyebabkan ini juga pergaulan antara suami isteri. Baiklah. Seterusnya, ini diriwayatkan daripada Hamal bin Malik bahawa beliau berkata, saya berada di antara dua jiran perempuan saya dan salah seorang daripada mereka memukul yang lain dengan permukaan yang rata sehingga dapat membunuh beliau dengan janinnya. Apakah yang dimaksudkan dengan dua jiran tersebut? Itu kedua-dua jiran itu dipanggil dalam pasangan, iaitu suami dan isteri. Seterusnya, bahawa Abu Rafi' adalah rakan kongsi Sa'ad bin Abi Waqqas. Terdapat dua rumah. Ia menyebabkan panggilan bagi membeli daripadanya, iaitu Ibnu Al-Arabi. Ia berkata, rumah Abi Rafi' ini berada di dalam rumah tersebut dan terdapat di sana, dan tiada jalan dan tiada sempadan yang berlaku, tapi terdapat antara mereka jalan itu adalah satu di antara mereka. Poin yang seterusnya, bahawa Abu Rafi' secara sukarela dalam apa yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan sabda Nabi SAW. Jiran ini adalah lebih berhak untuk didahulukan. Ianya mungkin dengan dua makna, iaitu tiada yang ketiga sama ada beliau menghendaki yang mendahului setiap jiran, atau beliau menghendaki beberapa jiran tanpa yang lain. Dan itu telah dapat dibuktikan daripada Rasulullah. Dan tidak ada keutamaan di dalam apa yang dibahagikan. Baik, poin yang seterusnya, di dalam hadis Abi Rafi' Al-Baihaqi, dia berkata juga di dalam suatu konteks daripada Al-Qisah, ianya terdapat petunjuk bahawa disebut selain daripada pendahuluan ini, ia juga lebih layak untuk dikemukakan. Poin yang terakhir bagi slide ini, hadis Abi Rafi' berbunyi perbelanjaan yang zahir kerana ia menyaratkan jiran lebih berhak untuk semua masyarakat walaupun daripada pasangan, dan tidak ada yang mengatakan ini. Baiklah. Slide yang kedua, yang pertama adalah hadis Amru bin Ibnu Al-Sharif Al-Khattabi. Ia berkata, ahli hadis bercakap tentang sanad hadis ini dan ada kekeliruan para perawi di dalamnya. Syu'aib dan hadis-hadis yang menyatakan tiada keutamaan kecuali pasangan sanadnya sah dan tiada riwayat dan tiada salahnya. Poin seterusnya,
hadis Samra, ia adalah dari Al-Hasan. Dan pada pendengaran Al-Hasan ini daripada Samra adalah satu artikel yang menjelaskan bahawa hanya mendengar hadis akidah daripadanya. Dan seterusnya Al-Baihaqi, hadis Abdul Malik Ibnu Abi Sulaiman dari Jabir Al-Tirmizi berkata tentangnya, ini adalah perkara yang pelik berlaku. Al-Baihaqi menunjukkan Asy-Syafi'i ini sebagai mengemukakan satu hadis, iaitu kami mendengar sebahagian ulama hadis berkata, kami khawatir hadis ini tidak terpelihara. Baginda ditanya, dari mana kamu mengatakan ini? Jabir menerangkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pencegahan adalah untuk tidak ada pendahuluannya. Baiklah, slide yang terakhir adalah yang ketiga, iaitu tanggapan Hanafi terhadap anggapannya. Yang pertama, perkataan jiran ini disebut dalam hadis yang digunakan untuk pasangan. Ia tidak pada tempatnya. Lebih-lebih lagi, isteri tidak dapat dinamakan sebagai jiran kerana dagingnya bercampur dengan daging suaminya. Bukan juga kerana darahnya bercampur, tetapi sebagai pendekatan dengannya, ia juga perlu ada pasangan seperti suami dan isteri. Seterusnya, adapun kata-kata bahawa konteks kisah ini adalah hadis Abi Rafi', tidak termasuk dalam pendahuluan, dan bahawa Abu Rafi' ini adalah pasangan Sa'ad di rumahnya, pemilik zat suci itu, tetapi konteks yang menunjukkan bahawa ia telah disebut melalui pendahuluan serta pemahaman Bukhari dan Abu Daud dan lain-lain. Beliau juga menjelaskan bahawa di dalam ucapannya ia berhak mendapat syafaat saudaranya dengan tawaran tersebut yang diingini, dan juga makna zahir ucapannya lebih benar, dan ucapannya tersebut diharapkan menjadi kewajiban. Baik. Seterusnya, Ibnu Hajar meriwayatkan dari Umar bin Syabda bahawa Sa'ad telah mengambil 2 buah rumah yang berjubin menghadap satu sama lain dengan 10 tangan, dan yang di sebelah kanan masjid adalah milik Abu Rafi'. Maka Sa'ad membelinya daripadanya, dan ia menunjukkan bahawa Sa'ad ini adalah jiran Abu Rafi' sebelum beliau membeli rumahnya, dan beliau juga bukan rakan kongsi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk melanjutkan pembentangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisais Hakimi bin Kurasali, nombor metrik 058973. Okey, insya-Allah ini saya akan menyambung poin pembentangan yang telah dibentangkan oleh kawan saya sebentar tadi. Okey. Poin yang ketiga, amma qauluhum bi anna zahir haditsin Abi Rafi'ahu ma'dul bihi an zahir. Okey. Adapun kata mereka bahawa makna zahir hadis Abu Rafi' adalah dalil dari makna zahir, disebabkan beliau menjawab bahawa hadis tersebut tidak menunjukkan kepada kita bahawa jiran tidak berhak daripada semua orang walaupun pasangan, kerana keutamaan pasangan lebih didahulukan daripada jiran dengan persetujuan. Tetapi diandaikan bahawa jiran lebih berhak mendapat pendahuluan daripada pembeli yang tidak mempunyai jiran. Okey. Ya, poin yang keempat, amma qaul Syafi'i bi anna haditsin Abi Rafi' la yahtamilu illa ma'nin. Adapun kata Asy-Syafi'i bahawa hadis Ar-Rafi'i hanya boleh mempunyai 2 makna. Okey. Poin yang kelima, amma qauluhum an haditsin Amr bin Asy-Syarid annahu madrab fayujabu anhu bi anna sanduhu jidin kama qala sahibuhu Fathah Ar-Rabadi. وقد أخرجها الإمام أحمد والبيهقي والنسائي وابن الماجه والطحاوي
wa Abdul Razak wa ghairuhum. Adapun apa yang mereka dikatakan tentang hadis Ammar ibn al-Ash'ari bahawa ia diganggu, dijawab bahawa sanadnya adalah baik sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang Al-Fath Ar-Rabbani, dan ia disertakan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, An-Nasa'i, Ibn al-Majah, At-Tawhawi, Abdul Ar-Razak dan lain-lain. Poin yang ke-5 ialah wa amma hadithin Al-Hasan bin Samarah faqad qala fihi At-Tirmizi hadithin samratin hadithin hasan sahih wa rawi an Isa bin Yunus an Sa'id an ibn Abi Arubah an Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithluhu wa rawi an Sa'id an Fatadah an Hasan an Samarah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahih indi ahli ulama hadithin Al-Hasan an Samarah. Adapun hadis Al-Hasan dari Samrah di dalam Al-Tirmizi berkata hadis Samrah adalah hadis yang baik dan sahih, dan Isa bin Yunus meriwayatkan daripada Sa'id dan dari Ibn al-Abi Arubah atau kuasa Qatadah atas kuasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dia meriwayatkan daripada Sa'id atas kuasa Qatadah, atas kuasa Al-Hasan, atas kuasa Samrah, atas kuasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang benar menurut ahli ilmu ialah hadis Al-Hasan dari Samrah. Okey, seterusnya poin yang ke-7, amma ma qila fi Abdul Malik bin Abi Sulaiman wa hadithin fayujabu anhu bima yali. Okey. Adapun apa yang dikatakan tentang Abdul Al-Malik bin Abi Sulaiman dan hadisnya dijawab dengan berikut. Okay. Yang pertama, naqala Az-Zali an Abi Al-Juzi qawluhu fi At-Tantih wa a'lamu an hadith Abdul Malik ibn Abi Sulaiman hadisin sahih wa la munafat bainahu wa baina riwayah Jabir al-mashhurah wa hiya fi kulli ma lam yaksimu fa in fi hadisin Abdul Malik idza kana tariquha wahidan wa hadithun Jabir al-mashhur wa la yanfa'u fihi istihqaq asy-Syafi'iyyah illa bi syartin tasrifin at-tariq fayaqulu idza ishtaraka al-jarani fi manafi'i kal ba'r aw satah aw tariq. Yang membawa maksud Al-Zailin menyebut Ibnu Al-Jauzi sebagai berkata dalam penyemakan, dan diketahui bahawa hadis Abdul Al-Malik ibn Abi Sulaiman adalah hadis yang sahih dan tidak ada pencanggahan antaranya dengan riwayat yang masyhur Jabir, iaitu dalam segala sesuatu yang tidak berbahagi adalah kerana dalam hadis Abdul Al-Malik jika jalan mereka adalah satu, dan hadis Jabir yang masyhur tidak menafikan hak untuk mendahului melainkan dengan syarat-syarat jalan yang bersalur. Okey. Poin yang kedua, wa Abdul Malik ahada al-itmah fi hadithin qala anhu Safiyan Hifaza an-Nas Ismail ibn Abi Khalid wa Abdul Malik bin Abi Sulaiman wa kana Ath-Thuri yaqulu anha hadathani al-Mizan wa thaqahu Yahya bin Ma'in wa Tirmizi wa Ibn al-Umar wa Ahmad bin Jambali wal Musili wal Jili wan Nisa'i wa qala fihi At-Tirmizi thaqatu Ma'mun la na'lamu ahada takallamu fi ghairi syahbih wa dhakarahu Ibn al-Haban fi Ath-Thaqat wa qala rabbama akhata wa kana min khiyar ahli al-Kufiyah wa hafazuhum wa laysa min ansari taraka hadith Syi' thabit sahatu anhu sanah bi'uhahum yahum fiha. Dan Abdul Al-Malik adalah salah seorang imam yang dalam hadis Sufyan berkata tentang dia, penghafaz seorang ialah Ismail ibn Abi Khalid, dan Abdul Al-Malik bin Abi Sulaiman, dan At-Tawari pernah berkata tentangnya. Al-Mizan bertahu, dan Yahya bin Mu'in Al-Tirmizi ibn Al-Amr Ahmad bin Hanbali Al-Musalli Al-Ijali Al-Nasa'i mempercayainya, dan Al-Tirmizi berkata tentangnya, dia adalah amanah, dan amanah pilihan dan pemeliharaan penduduk Kufah tidak adil meninggalkan hadis seorang syekh yang sunnahnya telah dibuktikan kebenarannya dengan khayalan di mana dia penting. Okey, poin yang seterusnya, thumma inna min ma'ruf indal mahdatsin
أن الرجال لا يضعف بالحديث وإنما حديث يضعف بالرجال ومن هناك أن كلام حول قولين ابن الحبان عن بهاز بن حكيم في حديث الزكاة لولا هذا الحديث لأدخلت بأعزاء الثقات. قال ابن القيم الجوزية فإنه إذا لم يكن لضعفه بسبب إلا رواية هذا الحديث إنما لضعفه كان هذا دور باطلا وليس في روايته لهذا يوجب ضعفه فإنه لم يخالف فيه الثقات. Yang maksud dan Ibn al-Malik adalah salah seorang imam dan hadis Sufyan berkata tentang dia penhafaz seorang ialah Ismail ibn Abi Khalid dan Ibn al-Malik ibni Abi Sulaiman dan At-Tawari pernah berkata tentangnya. Al-Mizan beritahu saya dan Yahya bin Mu'ni Al-Tirmizi Ibn Al-Amar Ahmad bin Hanbali Al-Musalli Al-Nasai Mucainya dan Tirmizi berkata tentangnya dia adalah amanah dan amanah pilihan dan pemeliharaan penduduk Kufah, tidak adil meninggalkan hadis seorang syekh yang sunnahnya telah dibuktikan kebenarannya dengan khayalan di mana dia penting. Yang seterusnya wa ammal qawlu bi anna riwayah kullu min Abi Sulaimah wa Abi Az-Zabir wa huma min an Jabir tukhalifu riwayah Abdul Malik bin an Jabir فيجاب عنها بأن نساني أخرج في عن محمد بن عبد العزيز ابن الأبي رمزة عن فضل عن موسى عن هربة بن أبي العالية أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي بالشفعي. Maksudnya adapun kata-kata bahawa riwayat Abu Salamah dan Abu Az-Zubair keduanya dari Jabir bertentangan dengan riwayat Abdul Al-Malik dari Jabir. Dijawabnya perempuan itu keluar masuk dari Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Rizban dari Al-Fad bin Musa dari Harb bin Abi Al-Aliyah Abi Al-Zubair dari Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dengan syafaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Haikal bin Mahzan, nombor metrik 058318. Sekarang saya akan meneruskan yang daripada kawan saya, iaitu membahas Ar-Rabi' Ar-Ra'i Ar-Rajih an syafa'atu Al-Jar ba'da an naqama bi'ibrazi ahamma aqwal allati qilat fi syafa'at Al-Jar wa bayan tawjihul fuqaha lil adilah al-waridatu kayfiyatu fahmahuma fa innani amil ila ikhtiyar القول بإثبات الشفاعة للجار أخذ بمذهبي حنفيتي. هذه مسألة مع ما عليه عمل في القانون المردني الأردني للأسباب التالية. هذه ثلاثة أسباب. الجمع بين أدلة، اثنين إزالة الضرر، السادسة الأمر بالإحسان إلى الجار. Yang mana maksudnya setelah melihat kata-kata yang paling penting yang diutamakan tentang keutamaan jiran dan menilai petunjuk atau taujih daripada fuqaha untuk mengambil dalil, apa yang diterima di sini cenderung untuk mengambil perbahasan tentang keutamaan jiran diambil daripada mazhab Hanafi berkaitan masalah jiran, dan apa yang diamalkan dalam undang-undang bandar Jordan dengan sebab-sebab di bawah, iaitu yang pertama al-jam'u baina adillah, iaitu perkumpulan untuk mengumpulnya
antara dalil-dalil. Yang keduanya izalatul darar, iaitu mengurangkan atau membuang kerosakan. Yang ketiganya amru bil ihsan ila jar, iaitu membuat kebaikan atau memberi balas ihsan kepada kejiranan. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang amru bil ihsan ila jar. وإذا كانت المسألة كذلك ليس من البر أن نحسن إلى الجار ونكفي أذى عنه بإعطائه حق الشفعة وتقديمه على مشتري الجديد جالبا بمصلحة ودفعا لمفسده. وهل الإحسان إلى الجار محصور في مسائل معينة أم أن الشامل ما يدخل عليه سعادة وحناء؟ كيف وقد ضعدت أحاديث العامة التي تأمر بالإحسان إليه الأحاديث الخاص تثبت الشفعة له. وإذا كان أمر كذلك فإن قول بشفعة الجار أدعى إلى فلا ارتبط المذان وأدعى إلى مراعاة مصالح الناس والله أعلم. هذا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره. Mana di sini bahasanya jika mana berlaku suatu masalah itu, ada kita diberi satu kewajaran untuk berbuat baik kepada jiran ataupun berhenti mencederakan jiran dengan memberinya hak, iaitu mendahulukan jiran. Sebelum kita mendahulukan hak kita mendahulukan hak jiran dahulu. Dan jelas di sini mengutamakan pembeli baru, iaitu jiran baru, untuk kepentingan jiran, iaitu menangkis kejahatan yang akan berlaku seperti yang dikatakan pada dua, izalatul darar. Dan adakah kebajikan kepada jiran dalam hal-hal tertentu, ataupun adakah ia termasuk dalam segala-gala benda yang membawa kebahagiaan kepada jiran dan kepuasan kepadanya? Bagaimana anda mengekalkan tanaman yang ditanam oleh jiran? Jadi di sini kita dapat lihat bahawa menyuruh berbuat ihsan kepada jiran itu bukan hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu, tapi ia menyeluruh, seperti menjaga tanaman jiran, menjaga haiwan peliharaan jiran, menjaga hak-hak harta-harta jiran, dan menjaga keseluruhan benda yang melibatkan ihsan kepada jiran dan tidak menyakiti jiran. Seperti hadis yang dibawa sini, hadis-hadis umum tentang kebaikan atau hadis pribadi membuktikan keutamaan kita untuk memberi ihsan kepada jiran, sehinggalah macam mana diseru kepada kita untuk menghormati jiran untuk kemaslahatan atau mengambil kira kepentingan jiran. Seperti mana hadis ini yang saya bawa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zu jarihi. Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka janganlah dia atau tidaklah dia menyakiti jirannya. Wallahu a'lam. Setakat ini dahulu daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.